Ini kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. 12.1.2. Kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Okey, kita lihat data ditukar secara seragam. Seragam ni maksudnya apa? Seragam ni maksudnya sekata lah. Sekata. Seragam. Okey, next. Ni. Apabila data ditukar secara seragam, maksudnya contohlah. Contohnya apa? Contoh ni. Ni adalah data-data dia lah ni. Murid skor dia. Amin 3, Ben 4, Cia 4, Don 6 dan Eva 8. Kemudian kamu carilah mean, median dengan mode dia bagi skor 5 orang murid itu. Kemudian apabila dia ditambah data tu secara seragam, maksudnya contohlah asalnya dia adalah N. N dia adalah 3, 4, 4, 6 dan 8. Kemudian kita tambahkan data tu dengan 1. N tambah 1. Jadi Amin ni, skor Amin akan jadi 4. Skor Ben akan jadi 5. Skor Cia akan jadi 5. Skor Don akan jadi 7. Skor Eva akan jadi 8. Maksudnya dia tambah secara seragam, betul? Okey, kemudian contohlah. Contoh pertama, tambah dengan 1. Kemudian contoh yang kedua, kamu darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2. Jadi skor yang asalnya 3 kan. Kamu darab 2. Skor Amin asalnya 3. Jadi kamu darab 2, jadi skor Amin yang baru adalah 6. Skor Ben 4, darab 2 jadi 8. Cia skor dia 4, darab 2 jadi 8. Don 6, darab 2 jadi 12. Eva 8. Jadi kamu darab 2 dapat 16. Kamu akan kira lah ni. Untuk baris pertama ni menggunakan skor asal, dapat berapa mean, median, mode dia. Kemudian gunakan kita tambahkan data tu dengan seragam dengan menambah 1 pada skor tersebut, jadi nilai yang baru berapa mean, median, mode dia. Kemudian kita darab data tu, kita darab dengan 2 menjadi suatu skor yang baru. Kamu kira mean dia berapa, median dia berapa, mode dia berapa. Jadi kita tak kira lah ni, kita tengok secara umum lah. Ni. Okay. Pada aktiviti tersebut, apabila data diubah secara seragam seperti dalam jadual 1, iaitu setiap data asal ditambah dengan 1 baris kedua atau didarab dengan 2 baris ketiga. Kita mendapati nilai mean, median dan mode juga akan ditambah 1 atau didarab dengan 2. Maksudnya nilai mean, median dan mode juga akan ditambah 1 atau didarab dengan 2. Nilai mean juga akan bertambah lah. Okey, hal ini bermakna perubahan data secara seragam akan menyebabkan perubahan mean, median dan mode secara seragam juga. Betul. Namun,
Apabila data itu diubah secara tidak seragam, maka nilai mean, median dan mode juga akan berubah secara tidak seragam. Kita lihat contoh lah. Kita lihat contoh. Ni ayat yang panjang berjalan ni, susah nak faham ni, confuse sikit. Kita lihat contoh. Contoh 13. Okey. Anak membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masingnya berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. Dia beli 5 jenis alat tulis lah. Okay, harga dia satu barang tu, barang pertama RM1, barang kedua RM2, barang ketiga RM3, barang keempat RM3 dan barang kelima harga dia RM6. Kita hitung mean, median dan mode. Okey, kita lihat. Okay, ini adalah data dia lah ni, 5 barang ni. Harga dia. Okay, yang pertama, kamu cari mean. Mean ni adalah purata lah. Jadi RM1 tambah RM2 tambah RM3 tambah RM3 tambah RM6, kemudian bahagikan dengan 5. Maka mean dia kamu dapat RM3. Maksudnya satu barang tu harga dia RM3 lah. Okey, kemudian kamu lihat median. Median ni di tengah-tengah, middle. Tengah-tengah kita potong kiri kanan. Contohlah, potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Jadi di tengah-tengahnya adalah 3. Maka mediannya adalah RM3. Okay, mediannya RM3. Kemudian mode. Mode ni adalah yang paling kerap berulang. Paling tinggi kekerapannya. Yang paling tinggi kekerapannya adalah RM3. Kenapa? Sebab RM3 dia ada 2 kali. RM1 ada 1 je. RM2 ada 1 je. RM6 ada 1 je. Jadi RM3 tu ada 2 barang. Jadi mode dia adalah RM3. Okay, ini adalah mode dia. RM3. Okey. Kemudian kita nak tambah data ni secara seragam. B. Data baru apabila nilai asal ditambah RM2 ialah RM3, RM4, RM5, RM5 dan RM8. Jadi daripada data yang asal ni, data asal RM1, RM2, RM3, RM3, RM6. Kemudian kamu tambahkan data, kamu jadikan data baru dengan menambah sebanyak 2. Jadi kamu tambah 2. Jadi RM1 tu tambah 2 jadi RM3. RM2 tambah 2 jadi 4. RM3 tambah 2 jadi 5. RM3 tambah 2 jadi 5. RM6 tambah 2 jadi 8. Lepas tu dapat ini. RM3, RM4, RM5, RM5, 8. Kemudian kamu kira mean yang baru. Mean bagi data yang baru tu lah. RM3 tambah RM4 tambah RM5 tambah RM5 tambah RM8 bagi 5. Maka mean dia kamu dapat RM5. Okay, medium. Medium kat tengah-tengah. Kamu potong lah. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Maka mediumnya adalah RM5. Di tengah-tengah adalah RM5. Kemudian mode. Mode ni yang paling kerap berulang lah. Yang paling tinggi kekerapannya adalah RM5. Sebab RM5 ada 2. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya daripada data yang asal, mean, median, mode. Yang pertama, sebelum kamu tambah secara seragam, mean dia adalah 3.
Sekarang min dia adalah 5. Mediumnya adalah 3. Sekarang mediumnya adalah 5. Modnya adalah 3. Sekarang modnya adalah 5. Maksudnya apa ni? Maksudnya min, medium, mod tu bezanya adalah berlaku penambahan sebanyak RM2. Sebab apa? Sebab dia nilai asal tu ditambah RM2. Jadi min, medium, mod pun juga akan automatik bertambah 2. Macam tu lah. Lebih kurang. Okey, faham tak ni? Okey ke? Tak faham? Hello, hello. Pening sikit cikgu. Tak apa. Cikgu tengah sekali ni. Padam ni. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, ni data yang asal. Data asal, kamu kira min dia 3. Min tu kamu cari purata lah. Medium dia RM3 kat tengah-tengah. Mod dia yang paling kerap berulang RM3. Okay. Kemudian data kamu ni, kamu tambahkan, bukan tambah tadi. Kamu darabkan dengan 3. Darab 3 pada ni. Kamu darabkan dengan 3. Jadi semua data ni, data yang awal ni ataupun data yang asal ni kamu darabkan dengan 3. Jadi 1 darab 3 dapat RM3. RM2 darab 3 dapat 6. RM3 darab 3 9. RM3 darab 3 9. RM6 darab 3 18. Data yang asal ni kamu darabkan dengan 3. Kamu akan dapat data yang baru lah ni. RM3, 6, 9, 9 dan 18. Okey. Kemudian kamu cari min data yang baru yang kamu darab dengan 3. Maka min dia kamu akan dapat RM9. Medium dia kamu akan dapat RM9. Mod dia kamu akan dapat RM9. Jadi kesimpulannya, apabila suatu data tu didarab dengan 3, maka min ni pun akan didarab dengan 3. RM3 darab 3. Jadi RM9. Medium RM3 juga akan darab 3. Dia akan jadi RM9. Mod 3. Jadi juga automatik akan darab 3. Jadi RM9. Macam itulah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara seragam ni maksudnya kamu darab 3. Semua tu kamu darab 3. Ataupun semua tu kamu tambah 2. Maka nilai min, medium dan mod yang baru juga akan berubah secara seragam. Maka min, medium, mod yang baru juga akan berubah secara seragam. Kalau kamu tambah 2, min, medium, mod juga akan tambah 2. Kalau kamu darab 3, min, medium, mod juga akan darab 3. Macam tu je. Okay. Ni apa benda ni? Okay. Masuk seragam tadi. Maksudnya seragam ni maksudnya kamu darab setiap nombor tu dengan 3 kan. Kalau kamu darab 3 lah.
RM1 ni darab 3. Data yang kedua, RM2 darab 3. Data yang ketiga darab 3. Data yang keempat darab 3. Dan data yang kelima darab 3. Maksudnya setiap data tu darab 3. Sama. Data pertama darab 3. Data kedua darab 3. Data ketiga darab 3. Data keempat darab 3. Dan data kelima darab 3. Itu maksudnya secara seragam lah. Sebab setiap data tu darab dengan 3. Okay, kita lihat jika tidak seragam. Maksudnya apa? Okay. Slow sikit. Pendek. Okay, kita lihat contoh 14. Skor Raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 3, 6 dan 6. Skor Raju dalam kuis bahasa Jepun. Maksudnya macam kuis pertama dia dapat 3 markah lah, lebih kurang. Kuis yang kedua dia dapat 6 markah. Kuis yang ketiga dapat 6 markah. Okey. Hitung min. Purata. Kira lah. Min dia 3 tambah 6 tambah 6 bagi 3. Dapatlah 5. Okey. Medium. Medium di tengah-tengah. Potong atas, potong bawah, tinggal di tengah-tengah. Itu adalah medium dia. Mediumnya adalah 6. Okey. Kemudian mode. Mode adalah yang paling kerap berulang. 6 ni ada 2 kali. Jadi mode-nya adalah 6. Okey. Itu yang asal dia lah. Data asal. Kemudian dia kata tambahkan data pertama dengan 1. Data pertama ni tambah 1. Tambah data kedua dengan 2. Data kedua ni tambah 2. Dan tambahkan data ketiga dengan 3. Data ketiga ni tambah 3. Dia tambah. 3 tambah 1, 4. 6 tambah 2, 8. 6 tambah 3, 9. Ayo. Okey. 9. Okey. Data pertama tambah 1. Data kedua tambah 2. Data ketiga tambah 3. Ini maksudnya tidak seragam lah. Sebab penambahan dia berbeza. Yang data pertama tambah 1. Data kedua tambah 2. Data ketiga tambah 3. Dia tak seragam. Kalau dia seragam, data pertama tambah 1. Data kedua pun juga akan tambah 1. Dan data ketiga pun juga akan tambah 1. Itu adalah seragam lah. Sekarang dia penambahan dia tak seragam. Kemudian kita nak kira mim lah. Okay, mim. Hitung mim. Mim bagi data yang baru. Mim bagi data yang baru, kamu tambah je. 4 tambah 8 tambah 9 bahagi 3. Jadi mim dia dapat 7. Kemudian medium. Medium ni di tengah-tengah. Potong atas, potong bawah. Jadi tengah-tengah adalah 8. Mediumnya adalah 8. Mediumnya 8. Kemudian mode. Mode yang data yang berulang. Kekerapan dia tinggi. Kalau contoh yang baru ni, dia tak ada data yang berulang. 4 ada 1. 8 ada 1. 9 ada 1. Maka dia ada mode. Tak ada mode sebab tidak ada data yang berulang. Kemudian kamu bezakan dia. Mim yang asal dengan mim yang kamu tambah dengan 1. Dia berbeza. Mim asal dia 5. Mim yang bila kamu tambah dengan 1 tu dah kamu tambah dengan 1 tambah 2 tambah 3 tu dia akan jadi 7. Mediumnya 6. Medium yang baru jadi 8. Mode 6. Mode yang baru tiada mode. Jadi dia tak sekata tau. Mim dia 5 jadi 7. Okay lah. Penambahan 2.
Mediumnya 6 jadi 8. Okey lah, penambahan 2. Tapi mode dia 6, tiba-tiba tiada mode. Bukan tambah 2. Maksudnya dia tak seragam lah. Data dia tak seragam. Sebab dia tak tambah dengan nombor yang sama. Maka nilai median dan mode yang baru juga berubah secara tidak seragam. Macam tu je. Okey. Faham tak ni? Boleh? Hello? Respon. Faham. Okey. Okey, makasih Amal. Seterusnya. Ni. Menorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Jadual kekerapan bagi data terkumpul. Terlihat. Okey. Contohnya. Okey, terlihat ni. Ini mudah ni. Jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okey, contoh 15. Ini adalah markah matematik bagi tingkatan 2 Zuhal. Okey, dia nak kumpulkan markah ni dalam jadual kekerapan. Jadual kekerapan. Okay, set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal. Ada 30 markah lah ni. Ada 30 markah sebab 30 orang murid. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. Kelas ni bukan kelas 2 Zuhal ni maksudnya ni. Kelas ni maksudnya dalam jumlah yang diberilah. 0 hingga 19 berapa orang. 20 hingga 39 berapa orang dan seterusnya lah. Ini mudah ni. Saya tunjuk contoh satu. Contoh lah kan. Data pertama 85. Kamu potong 85. 85 kat mana? Di mana? Dalam kelas mana? Ataupun dalam jumlah mana? 85 kat sini. Buat satu macam lidi lah. Lidi yang tu. Kemudian 58. 58 kat mana? 58 kat sini. Gitu. 75 kat mana? Kat sini. 41 kat mana? 41 kat sini. 53 kat sini. 12 di sini. 61 di sini. 63 di sini. 45 di sini. 72 di sini. 37 di sini. Banyaklah pula. 55 di sini. Okey, apabila ada 5 lidi lah. Kita panggil 5 lidi senang. Kita akan ikat dia. Contohlah. 55 di sini kan. Di sini. Tapi dia dah ada 5 ni. Kita akan tulis macam ni. 1, 2, 3, 4. Yang kelima tu kita akan buat dia melintang lah. Melintang macam ni. Kita akan ikat lah. Macam kita ikat penyapu lidi tu kan. Kita ikat penyapu lidi tu. Yang kelima kita ikat. 1, 2, 3, 4, 5 ikat.
Macam tu lah. Kamu siapkan, bukan siap, buat semua, kamu akan dapatlah gundalan dia macam ni lah, lebih kurang. Gundalan dia macam ni. Kemudian kekerapan dia. Kekerapan ni kamu kira berdasarkan gundalan lah. Kalau ni gundalan dia 3, maka kekerapan dia 3. Gundalan dia kita tahu bila satu ikat ni maksudnya 5. 5 tambah 1, 6. Lambat lah lain ni. Okey, ni ada 2 ikat. 5, 10, 11. Kekerapannya 11. Cikgu dah tulis tapi dia tak keluar lagi. Main slow. Keluar. Okay, ni 5. Tambah 1 jadi 6. Oh, slow lah ni. Ni tak cukup 5, ada 4 je. Jadi 4. Okay, macam tu je. Itu adalah menorganisasi data bagi jadual kekerapan. Data terkumpul. Okey, faham itu? Faham. Faham. Okey. Pastikan faham Kita nak advance sikit. Okey. Next. Okay, ni pun sama. Ni pun sama ni. Faham? Ya. Lambat lah ini. Okey, contoh 17. Kelas mode dan min bagi satu set data terkumpul. Hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai ditunjukkan dalam jadual di bawah. Ini adalah 30 orang. Dalam seminggu berapa wang saku yang dibawa lah. Okey. Kemudian kamu kelaskan dalam jadual kekerapan. Jadual kekerapan seperti muka surat sebelah ni. Okey. Ini jadual kekerapan dia. Macam yang cikgu tunjuk tadi. Kamu buat gundalan. Buat macam lidi tu. Kemudian kekerapan dia. Kekerapan dia berapa. Macam itulah. Maka mode. Mode dia mana? Mode dia adalah kekerapan yang paling tinggi. Kekerapan yang paling tinggi ni, yang mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah 8 lah. 8. Itu kekerapan yang tertinggi. Maka kelas mode-nya adalah ni. RM21 hingga RM30. Maksudnya dalam kelas tu, paling ramai pelajar duit wang saku mingguan mereka adalah RM21 sehingga RM30. Yang paling ramai lah pelajar dalam kelas tu bawa duit antara RM21 hingga RM30. Macam tu je. Itu adalah mode.
Okey. Kemudian kita nak tengok meme. Okay, meme. Meme tengok contoh lain. 10, 3, 6. Okay. Meme. Bagi suatu set data terkumpul. Untuk mendapatkan meme bagi suatu set data terkumpul, ni, titik tengah. Ni keyword dia ni. Titik tengah. Bagi setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Kalau mode, kita tak perlu, kita boleh sekali tengok, kita dah tahu tu adalah mode dia, kekerapan yang paling tinggi. Untuk cari meme, sebabkan dia ada julat dia ada kelas dia, kita kena cari titik tengah lah. Kita lihat contoh 19. Jadual kekerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam 1 minggu. Hitung titik tengah. Ini bilangan surat khabar. Kelas dia ataupun julatnya 70 hingga 74. Bilangan kedai ada 4 kedai jual. Bilangan surat khabar 75 hingga 79. Ada 10 kedai yang jual. 80 surat khabar hingga 84. Ada 8 kedai yang jual. 85 hingga 96. Bilangan surat khabar. Ada 2 kedai yang jual dalam julat tersebutlah. Okay, sekarang kita nak cari titik tengah. Titik tengah ni senangnya ni. Tak keluar lagi. Okey. Bilangan surat khabar, julat dia antara 70 hingga 74. Kamu cari titik tengah dia. Kamu tambah nak cari titik tengah ni. Kamu tambah 70 tambah dengan 74. Kemudian kamu bahagi dengan 2. Maka titik tengahnya adalah 72. Macam tu dia. Okey, 75 hingga 79. Titik tengah dia kat mana? Kamu tambah 75 tambah 79. Kemudian bahagi 2. Maka titik tengahnya adalah 77. Okey, 84 hingga 80 hingga 84. Titik tengah dia yang mana? Kat mana? Kamu tambah 80 tambah 84. Kemudian bahagi dengan 2. Maka titik tengahnya adalah 82. 85 hingga 89. Titik tengah dia di mana? Tambahlah 85 tambah 89. Kemudian bahagi 2. Titik tengahnya adalah 87. Macam tu. Kemudian bilangan kedai ni adalah F, kekerapan F. Titik tengah ni adalah X. Kamu kena cari Fx ni. Buat satu kolom lagi. Buat satu kolom lagi. Fx. Maksudnya F darab dengan X. Kamu darab lah. 4 darab 72. Contoh lah.
72 darab 4 dapat 288. Kemudian 77 darabkan dengan 10. Dapat 770. Kemudian 82 darabkan dengan 8. Dapat 656. Kemudian 87 darabkan dengan 2. Akan dapat 174. Okey. Kemudian kamu buat satu kolom lagi kat bawah ni. Untuk jumlah dia. Jumlah F. Kamu tambahlah berapa jumlah F dia. 4 tambah 10 tambah 8 tambah 2. Ada 24. Ini jumlah FF. Jumlah FF berapa? Kamu tambahlah. 288 tambah 770. 656. 174. Dapat 1888. Betul ke ni? Betul. Ini adalah F dia lah ni. FF. FF. Okay, jadi nak cari meme. Ni adalah formula meme lah ni. Formula meme. Meme sama dengan hasil tambah, iaitu kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah adalah 1888 per jumlah kekerapan adalah 24. Maka meme dia, kamu bagilah 1888 bagi 24. Maka meme-nya adalah 78.67. Tu. Maksudnya meme dia ataupun puratanya adalah 78.67. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kedai tu dia jual 78.67 surat khabar. Tu je masuk meme. Jadi kamu boleh lihatlah contoh 20 ni untuk lebih faham. Ya, contoh 20. Ada 15 minit. Dalam 20 sampai ke 12 kan. Kamu boleh lihat contoh 20. Kita lihat contoh 20. Sebab sampai pukul 12 hari ni. Jadual di bawah merekodkan tinggi 30 batang anak pokok yang dicerak oleh Umeswari dalam satu eksperimen sains. Hitung meme bagi tinggi anak pokok itu 30 anak pokok. Ni tinggi pokok lah dalam sentimeter. Tinggi pokok dalam sentimeter ni kelas dia ataupun julak dia lah. Ni kekerapan dia. Tinggi pokok 5 hingga 9 cm ada 4 pokok. 10 cm hingga 14 cm ada 5 pokok. 15 cm hingga 16 cm ada 4 pokok. Dan seterusnya lah. Sampailah 30 cm hingga 34 cm ada 2 pokok. Okey, itu faham. Kita lihat muka surat sebelah. Kemudian kamu cari kekerapan dia. Apa cari kekerapan? Kamu cari titik tengah. Kamu cari titik tengah.
Jadual tadi. Ini jadual tadi. Kamu buat satu kolom. Buat satu dalam jadual yang sama lah, senang. Buat satu kolom. Satu kolom yang lain. Kamu cari titik tengah. Titik tengah tu kita wakilkan dengan X lah. X. X. 5 hingga 9. Titik tengah dia berapa? Kamu tambahlah. 5 tambah 9 bahagi 2. 5 tambah 9, 14. Bahagi 2, 7. 7. Macam tu je. Kemudian yang kedua. Titik tengah bagi 10 hingga 14. Kamu tambah. 10 tambah 14 bahagi 2. 10 tambah 14, 24. 24 bahagi 2, dapat 12. 12. Tulis 12 sini. 12. 15 tambah 19 bahagi 2. Kamu dapat apa ni? 17. 17. 20 hingga 24. Cari titik tengah. 20 tambah 24 bahagi 2. Kamu akan dapat 22. 25 tambah 29 bahagi 2. Kamu akan dapat 27. 30 tambah 34 bahagi 2. Kamu akan dapat 32. Itu adalah titik tengah kamu lah. Dah siap titik tengah. Kekerapan ni adalah F. Kekerapan ni adalah F. Okey. Kemudian kamu buat satu lagi kolom. Buat satu lagi kolom. Kolom ni adalah hasil darab titik tengah dengan kekerapan. Kita wakilkan dengan F, X. F, X ni maksudnya F darab X lah. F darab X. F4, X7. Darab. 7 darab 4. Dapat 28. 4 darab 7 ni. Dapat 28. Kemudian 5 darab 12. 5 darab 12 dapat 60. Kemudian 4 darab 17. 4 darab 17 dapat 68. Kemudian 8 darab 22. 8 darab 22. 176. Kemudian 7 darab 27. Dapat 189. Slow lah internet Lambat. 2 darab 32. 2 darab 32 dapat 64. Dapat 64. Kemudian kamu cari jumlah dia. Kamu buat satu tabel di bawah. Fx. Kemudian satu tabel di bawah ni. F. Jumlah Fx. Kamu tambah je semua ni. 28 tambah 60 tambah 68. 176. 189 tambah 64. Jadi kamu akan dapat 585. 585. Kemudian kamu tambahkan F ni. Kekerapan ni. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 2. Kamu akan dapat jumlah F adalah 30. Macam tu. Kemudian bila dah dapat jumlah Fx dan jumlah F, barulah kamu boleh cari mim dia. Maka mim dia
sama dengan jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Jumlah fx 585 bahagi dengan jumlah f adalah 30. Jadi mim dia kamu akan dapat 19.5. Macam tu lah. Slow tu ni. Okey, dah keluar dah 19.5. Okey, ada masalah tak? Faham tak? Faham no? Hello, hello. Tak ada. Tak ada. Okay, thank you. Boleh lihatlah contoh-contoh ni. Contoh-contoh dia yang dalam kutek tu. Kemudian kamu buatlah, jom cuba 12.1 nombor 10, 11 dan 12. Okey, untuk nombor 11, 10 ni, soalan nombor 10 ni. Untuk soalan nombor 10 ni, dia soalan dia, dia suruh lengkapkan jadual je. Cikgu tak nak kamu hanya lengkapkan jadual. Kamu salin jadual ni. Kamu salin jadual ni. Cikgu lukis kat luar. Lukis kat bawah. Contohlah kan. Umur. Ni gundalan. Lalu. Apa pula ni? Ni kekerapan. Kamu salin ya? Contohlah ni 6 hingga 10. 11 hingga 15. Salin je. Kemudian ni kamu cari titik tengah. Kekerapan ni adalah F. Kemudian kamu cari titik tengah. Titik tengah ni adalah X lah. Titik tengah. Ni adalah X. Kamu cari titik tengah dia. Macam nak cari titik tengah, kamu tambah je ni. 6 tambah 10, 16 bahagi 2. Jadi 8. Jadi titik tengahnya 8. Kemudian kamu buat satu kolom lagi. Macam cikgu buat lah jadual tadi. Ni adalah Fx. Di mana titik tengah darab dengan kekerapan F. Jadi F darab X. 1 darab 8. 8. Kamu buat macam tu. Buat macam tu. Siapkan jadual ni. Kemudian kamu cari mim dia. Kamu cari purata lah. Mim dia berapa. Okey, faham Faham lah. Okey. Dah, tak ada dah. Okey, yang belum isi kehadiran, kamu boleh isi kehadiran di ruangan chat. Okey, kalau tak ada, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Subhanakallah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye. Arigato, Ego. Sama-sama. Arigato. Tiga.
kasih cikgu. Sama-sama.